والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh seorang tokoh hadis, seorang tokoh atau seorang ulama yang terkenal dan dikenali dengan Imam At-Tahawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum tu kami minta maaf ada lewat sikit. Kami tunggu tadi dalam pukul 5 tu daripada rumah tu, tapi hujan lebat sangat. Panjang jalan 6 jam 4. Hai, kami nak buat lagi. Buat sendiri. Kita bisa lewat sikit. InsyaAllah kita sambung pengajian kita Aqidah At-Tahawiyah. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Antara perkara yang wajib kita kena pegang adalah Allah subhanahu wa ta'ala hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Itu dah bahasa situ apa? Itu dah. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha hidup dan dia tidak mati sama sekali. Tuhan yang maha berdiri dengan sendiri, dia tidak tidur. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Hayyun. Antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Hayy. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada Tuhan selain dia. Dia Tuhan yang maha hidup. Allah subhanahu wa ta'ala hidup dia tidak sama dengan hidup kita. Kita hidup, Allah subhanahu wa ta'ala hidup. Tetapi kita kena ingat, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan kita. Hidup kita dulu tak ada. Lepas tu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup. Lepas tu kehidupan kita ada penghujung. Berbeza dengan kehidupan atau hidup Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada permulaan dan tidak ada penghujung. Hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha hidup, tidak mati sama sekali. Berbeza dengan kita hidup dan kita akan mati. Nanti di antara perkara yang wajib kita kena pegang kemah-kemih dalam hati kita. Ini termasuk dalam akidah yang berkait dengan ketuhanan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Qayyum, yang berdiri dengan sendiri, yang menguruskan segala makhluknya. Dia Qayyum. Sebagian daripada ulama menjelaskan makna Qayyum adalah yang menguruskan segala makhluknya. Semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala menguruskan. Daripada sekecil-kecil makhluk sehingga sebesar-besar makhluk, semuanya berada dalam tadbir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tidur. Kerana tidur, dia adalah kekurangan. Kita ni kalau main tak tidur kok, Allah kok pada kita main tak tidur. Tak boleh tidur 2 hari, panas juga dalam tubuh. Dah tidur 2 hari. Jadi kita letih-letih pun kita tidur, jadi kita rehat. Tengok, jadi segar balik. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengambil mengantuk dan tidak mengambil tidur. Kenapa Imam At-Tahawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala ketika dikata Allah Ta'ala Qayyum, antara nama Allah Ta'ala adalah Qayyum. Qayyum dengan makna yang mengurus dan mentadbir segala makhluk. Kenapa dia lepas dia bagi perkataan Qayyum, dia bagi perkataan la yanam, Allah Ta'ala tidak tidur? Kerana seorang yang tidur, maka dia akan butuh dengan dunia yang baik. Apabila dia tidur, maka segala pekerjaan yang dia buat habis, tak tahu mana dia. Kalau tidur, macam kita nak menulis, dia belajar, duduk dalam kuliah, pegang pen, main gato. Main gato tak tahu benda nak tulis dah. Tak tahu benda nak tulis dah. Kadang-kadang lepas daripada sedar tadi tu tengok coreng habis buku, coreng habis kitab. Jadi seorang yang tidur, dia terputus daripada benda yang dia dah buat. Maksudnya Allah SWT mentadbir segala makhluknya setiap saat, setiap detik. Makhluknya tidak terputus
daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dia sebut perkataan la yanam. Dan antara akidah yang wajib dipegang pada setiap mukallaf lagi adalah Allah Ta'ala khaliqun bila hajah, raziqun bila maunah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta tanpa perlu kepada penciptaan. Allah Subhanahu wa taala dia menciptakan setiap sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menciptakan kamu dan segala apa yang kamu buat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala alam ini, bukit, bukau, gunung, ganang, pohon, kayu, binatang, langit, bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah ketika Allah Taala menciptakan makhluk dia kerana Allah Taala berhajat kepada makhluk dia? Tidak sama sekali. Allah Taala bukanlah dia berhajat kepada makhluk dia sehingga dia menciptakan makhluk dia, bukan. Kerana berhajat ini adalah sifat kekurangan. Sedangkan Allah Ta'ala Tuhan yang maha sempurna. Dia mencipta makhluk dia, bukanlah Allah Ta'ala ingin bergantung dengan makhluk dia. Allah Ta'ala sedikit pun tidak berhajat kepada makhluk dia. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, mung semua berhajat perlu kepada Allah, sedangkan Allah Ta'ala Tuhan yang maha kaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya, dia tidak berhajat kepada sesuatu pun. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dia mencipta segala makhluk dia tanpa dia berhajat, tanpa dia perlu kepada makhluk dia. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya kita melakukan ibadat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya kita meninggalkan maksiat, Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil manfaat daripada ibadat yang kita buat, dan bukanlah terkena kepada Allah Taala mudarat apabila maksiat dilakukan. Bukan. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kita agar kita melakukan ibadat. Sebenarnya ibadat saat itu adalah kembali kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil manfaat daripada ibadat yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak mudarat sikit pun kepada dia apabila manusia melakukan maksiat. Sebab itulah dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang hak yang mula-mula di kalangan kamu, orang hak yang akhir, jin, manusia, semua sekali yo, mereka itu di atas orang hak yang paling bertakwa di kalangan kamu. Siapa hak yang paling bertakwa? Semua bertakwa belaka, tak ada sikit pun hak yang melakukan kejahatan, semua buat baik belaka. Orang hak yang paling bertakwa adalah Nabi Muhammad sebagai contoh. Maka orang manusia start daripada diciptakan sehingga hak last sekali diciptakan, jin pun sama. Semuanya macam Nabi Muhammad berlaku. Beribadat siang malam, tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mulut basah dengan zikir, hati basah dengan zikir. Adakah ia menambah pada kerajaan Allah? Tidak, kata Allah Taala, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Perkara itu tidaklah menambah dalam kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, orang hak yang pertama di kalangan kamu, orang yang lah manusia dan jin, kalau mereka itu orang hak yang paling jahat sekali, semua jahat sekali, semua saat itu paling jahat, tak ada sikit pun hak yang tunduk kepada Allah, melakukan ibadat kepada Allah, buat jahat siang malam. Kata Allah Ta'ala, benda itu sedikit pun tidak mengurangkan pada kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk kita melakukan ibadat, bukanlah manfaat kembali kepada Allah. Allah Ta'ala melarang kita melakukan maksiat, bukanlah mudarat kena kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta makhluk dia, sedikit pun dia tidak berhajat kepada makhluk dia, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha berkuasa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala raziqum bila ma'unah. Allah Ta'ala memberi rezeki tanpa sedikit pun berasa susah. Allah Ta'ala beri rezeki
tanpa sedikit pun berasa susah. Setiap binatang yang merangkak di atas muka bumi ini semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, adakah ada kesusahan atas Allah taala ketika dia memberi rezeki? Tidak. Itu maksud raziqum bila mauna. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada seekor binatang pun yang merangkak di atas muka bumi melainkan Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Ramai mana manusia di atas muka bumi sampai ke sekarang hak yang masih hidup, mu makan, aku makan, macam-macam makanan. Siapa hak yang beri rezeki? Allah Ta'ala. Semua hak yang duk celah lubang tu, celah lubang ni dah tahu banyak mana semua. Siapa yang beri rezeki sampai sekarang boleh hidup adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan di laut ramai mana, binatang-binatang ramai mana. Siapa hak yang beri rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Burung ramai mana? Siapa yang beri rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Binatang yang melata di atas bumi, muka bumi, siapa yang memberi rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Adakah kesusahan bagi Allah Subhanahu wa taala? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kesusahan adalah kekurangan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha sempurna. Sedikit pun tidak ada kekurangan kepada dia. Ketika dia memberi rezeki kepada segala makhluk dia, orang yang segala makhluk dia, segala ciptaan dia, bukanlah ada kesusahan di situ. Berbeza dengan kita. Kita kalau ramai tanggungan, semakin susah kita. Maksudnya semakin kena kerja berat, semakin kena kerja banyak, semakin ramai tanggungan, semakin ramai tanggungan, semakin kena kerja banyak. Dulu dah apalah duk seorang, leni dah ada bini dah, walaupun tak ada anak, kendali dah duk saja dulu palepok-lepok. Pas pusat-pusat, siang malam pusat pun tak apa. Petang kau naik basikal, petang naik bukit. Lepas tu tak apa lah. Duduk goyang kaki pun. Masa ada bini, dah ada bini bukan boleh buat gitu. Dah ada bini dah boleh nak buat gitu. Kena lepo di bini yo. Okey. Lepas tu dah boleh anak seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Kau susah kita. Maksudnya kau kena usaha lebih. Dah nak tanggung belaka kau. Takkan nak lok gitu. Takkan pandai beranak saja. Itu kita. Tapi berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala, raziqum bila maunah. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang memberi rezeki, sedikit pun tidak ada kesusahan. Katanya mumitum bila makhafah, ba'ithum bila masyaqqah. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang mematikan. Allah taala Tuhan yang mematikan. Di antara nama Allah taala adalah mumit. Allah taala yang mematikan. Dia mematikan yang hidup. Kita sekarang ni hidup. Sampai masa kita mati, siapakah yang mematikan kita pada hakikatnya? Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah Subhanahu wa taala tugaskan malaikat yang mencabut nyawa kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata olehmu ya Muhammad, sesungguhnya mati yang mu nak lari saat itu akan jumpa denganmu. Siapa yang mematikan kita? Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah taala lantik malaikat, malakul maut yang ataupun diberi tugas untuk melaksanakan perkara tersebut. Tapi pada hakikatnya yang mematikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah taala mematikan kita, adakah Allah Subhanahu wa taala takut untuk mengekalkan kita? Mumitun bila makhafah, mematikan tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir. Allah Ta'ala mematikan yang hidup bukan kerana Allah Ta'ala takut, oh dah ramai kayak gini kok, nyelawang aku balik ya. Kita kadang-kadang mu kerak orang ni, aku kerak orang ni, tim A kerak tim B, tim B kerak tim A, sebab takut kan gitu kan. Kadang-kadang sama-sama AJK masjid je, mu kerak aku kerak mu. Kadang-kadang sama-sama orang jabat, kadang-kadang sama-sama orang kerajaan, gitu kan. Mu kerak aku kerak mu sebab takut kan. Tebel loh, tak jatuh aku jatuh dia. Sebelum aku jatuh baik jatuh dia dulu. Tengok takut. Tapi tidak, Allah Subhanahu wa taala, Allah taala mematikan makhluk dia bukanlah kerana Allah Subhanahu wa taala takut, bukan. Ba'ithum bila masyaqqah. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali kita, jin dan manusia. Sedikit pun tidak ada rasa kesusahan. Jadi Allah taala bangkit kembali kita, sikit pun tidak ada kesusahan. Lepas daripada kita mati, sampai masa maka dibangkit semula, tiup pangkat sangka kala yang kedua.
dibangkit semula. Habis. Semuanya dibangkit balik. Adakah susah bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Sebagaimana mudahnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita daripada tak ada kepada tiada, daripada tak ada kepada ada, begitu juga mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan kita setelah daripada kita meninggal dunia. Ni termasuk dalam akidah yang wajib kita kena pegang. Setiap orang beriman kena pegang, kerana benda ni adalah hak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut di dalam Al-Quran dan disebut dalam hadis. Jadi antara apa yang perlu kita kena pegang, setiap mukallaf wajib kena pegang, mesti kena pegang kemah keming. Allah Ta'ala Tuhan yang maha hidup. Hidup Allah Ta'ala tidak sama dengan hidup kita, dan hidup Allah Ta'ala tidak mati, berbeza dengan hidup kita. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengurus segala makhluk dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurus segala makhluk dia. Semua makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika dia menguruskan makhluk dia, sedikit pun makhluk dia tidak terputus daripada dia. Itu yang dimaksud dengan qayyum la yanam. Dan Allah Ta'ala yang mencipta segala makhluk dia, sedangkan dia tidak berhajat kepada makhluk dia, dia tidak bergantung kepada makhluk dia. Allah Ta'ala memberi rezeki kepada makhluk dia tanpa perlu kepada perbelanjaan, tanpa perlu kepada kesusahan. Allah Ta'ala mematikan makhluk dia bukanlah kerana Allah Ta'ala takut. Allah Ta'ala membangkit balik makhluk dia yang telah mati, sedikit pun tidak ada kesusahan. Ini di antara perkara yang wajib kita kena pegang. Ini dia panggil termasuk dalam akidah. Akidah yang wajib kita kena pegang. Setiap orang Islam mesti kena pegang akidah ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi untuk kita akidah At-Tahawiyah, kita berhenti sini dulu untuk malam ni. Kita baca kitab yang kedua pula. Dan insya-Allah kitab yang kedua kita baca panjang sikit. Lepas tu penghujung kita akan buka soalan kalau sekiranya ada. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah kita sambung ataupun kita baca kitab yang kedua, iaitu kitab Bustanul Arifin, tamang-tamang orang yang arif, orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi yang kita baca ni adalah terjemahan. Jadi Imam Nawawi rahimahullah Subhanahu Wa Ta'ala dalam muqaddimah kitab Bustanul Arifin, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam muqaddimah kitab Bustanul Arifin, dia memberi peringatan kepada kita tentang dunia ini hanya bersifat sementara. Dunia ni sekejap je. Kehidupan dunia adalah kehidupan hak yang pelawak je. Kehidupan, jangan terpedaya dengan kehidupan dunia. Kehidupan kita hak yang sebenarnya adalah kehidupan setelah daripada kita mati. Kehidupan hak yang sebenar, kehidupan di negeri akhirat. Kebahagiaan seseorang adalah bergantung dengan amalan hak yang dia bawa, hak yang dia amal di atas dunia. Dunia adalah tempat kita menanam, tempat kita bertanam, tempat kita buat kebun, buat ladang, tempat hak yang kita kuti asyik selepas daripada kita mati. Jadi muqaddimah. Tengok kata Imam Nawawi, seorang ahli syair berkata dalam mensifatkan dunia dengan katanya. Betul tak situ? Betul tak? Baik. Unzur ila al-atlali kaifa taghayyarat min ba'di sakiniha wa kaifa tanakkarat. Cubalah engkau lihat pada runtuhan rumah yang telah ditinggalkan oleh penghuninya, betapa ia kelihatan gersang dan sudah tidak dipedulikan lagi. Cuba kita perhati. Kadang-kadang perkampungan ni satu ketika dahulu hebat sini ni, kalau kita baca sejarah, sekarang ni paham mana tuang dia? Tak ada. Paham mana tuang dia? Hak hebat tak ada seorang dah. Paham mana tuang dia? Tak ada. Baik. Tu benda hak yang boleh kita berfikir. Sahabal bala adhyalahu birusumiha fatasaqatat ahjaruha wa takassarat. Semua sudah binasa dan hanya tinggal bekas sahaja lagi. Batu-batunya jatuh berselerak dan berhamburan. Wa madat jama'atu ahliha li sabilihim wa taghayyabat akhbaruhum wa tanakkarat. Para penghuninya telah lama pergi untuk menemui balasan. Berita tentang mereka sudah lama tidak terdengar. Bahkan orang sudah tak pedulikan lagi dengan cerita mereka.
Lamma nazartu tafakkuran li diyarihim sahat jufuni ibratan wa tahaddarat. Bila ku lihat dan ku fikirkan keadaan ini, mesti air mataku mengalir membasahi pipiku. Lau kuntu aqilu ma afaqtu minal buka hasbi hunaka wa muqlati ma absarat. Seandainya aku benar-benar memiliki akal yang sempurna, sudah tentu aku akan terus menangis. Cukuplah keadaan itu memberi nasihat kepadaku, dan cukuplah mataku mengambil iktibar daripada apa yang sedang dilihat. Dia orang hok yang mempunyai akal adalah dia setiap benda hok yang terlintas di hadapan mata dia, dia akan berfikir dan dia akan gantungkan perkara tersebut dengan akhirat. Dia jadikan perkara tersebut sebagai pengajaran. Okey, kita buat contoh lah. Kita alhamdulillah kapet masjid kita baru. Ini kita buat contoh. Baru tukar. Hak yang lama baru ni tu apa mana? Tak ada dah. Hak lama tu masa mula-mula letak tu, perasaan ahli jemaah masjid ni sama dengan perasaan sekarang ni hak baru. Tapi hak baru ni tak tahu berapa lama pula akan hilang juga. Begitulah kedudukan kita di atas dunia. Setiap hak yang ada di atas dunia akan hilang. Habis gitu cerita. Tetapi dia akan melalui fasal hak yang berikutnya, iaitu setelah daripada dia meninggal dunia, iaitu fasal di negeri akhirat nanti. Katanya, nasabat lana dunya zakharifa husniha makran bina wa khadi'atan ma fatarat. Sebenarnya dunia ini telah memerangkapkan kita dengan perhiasannya. Bukan kita tak tahu kita mati, bukan tak tahu orang Islam mana hak yang tidak percaya kehidupan di negeri akhirat, semua tahu. Bukan tak tahu belaka. Tapi perhiasan dunia ni memerangkapkan kita. Siapa ke dok laro, dok teringat. Main 3 selendar, baru teringat. Lah nak mati dah aku Main 3 selendar, dah lama dah nak mati, baru teringat. Nak mati baru. Aku amal benda lah. Tapi kalau sedar masa tu sebelum mati, boleh tahan sikit lah. Takut pakai mati lagu tu dalam keadaan dok sedar langsung. Nasallallahu salamata wal afiyah. Sebenarnya dunia ini telah memerangkapkan kita dengan perhiasannya. Perhiasan dunia telah memerangkapkan kita. Jadi kita leka dengan perhiasan dunia. Ia memiliki kecekapan yang luar biasa dalam menipu dan memutarbelikkan kenyataan. Kenyataan begini, hak yang sebenarnya begini. Tapi dia pusing kok tu pusing ni, kita tak nampak hak yang sebenar tu adalah sebenar. Allah. Sebab itulah gambar orang yang tertipu dengan perhiasan dunia sehingga dilupa akhirat. Wa hiya allati lam tahull qattu li dha'iqin illa taghayyara ta'muha wa tamarrarat. Bila ia pernah memberikan sedikit kemanisan kepada penggemarnya, pasti selepas itu ia akan memerangkapkannya dengan kepahitan. Dia bagi sedikit kemanisan, penggemar dunia saat itu orang rasa nikmat dunia. Lepas tu barulah dia akan rasa kepahitan lepas daripada dia mati. Lepas daripada itu barulah menyesal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha, faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsah." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Wahai hamba-hambaku, ni semuanya amalanmu ni aku hitung. Aku hitung untuk kamu ni, dan aku akan sempurnakan dia. Sesiapa yang mendapati dalam amalan dia kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah. Tetapi kalau dia mendapati sebaliknya, maka jangan sekali-kali dia mencela melainkan dirinya sendiri." Situ baru boleh tengoklah siapa yang akan mencela diri dia sendiri. Khadda'atun bijamaliha in aqbalat, faja'atun bizawaliha in adbarat. Itulah dunia yang sangat pandai menipu dengan keindahannya. Apabila ia datang dengan kegembiraan, maka pasti kegembiraan itu akan dibayar dengan kesusahan. Orang yang mengambil kesedapan, keseronokan di atas dunia sehingga melalaikan akhirat dia, maka orang tu adalah orang yang cukup rugi. Orang yang cukup rugi. Orang yang memang cukup rugi. Sebab dia perlu kena bayar kesenangan yang diambil sehingga dia lalai daripada ingat kepada akhirat, dia akan bayar dengan kesusahan. Wahabatun sallabatun lihibatiha, tallabatun li kharabi ma qad amarat.
Dunia memang pandai memberi. Dia pandai memberi, namun ia pasti akan menarik semula pemberiannya itu. Beri. Dah sudahnya bahang kat belakang parok. beri, nya bahang kat belakang parok. Dan bila ia membangunkan sesuatu tempat, maka sudah pasti pada suatu masa yang akan datang tempat itu akan dihancurkannya semula. Wa idza banat amran li sahibi tharwatan li sahibi tharwah nasabat majaniqaha alaihi fadammarat. Apabila dunia membangunkan sesuatu perkara bagi seseorang, maka pada masa yang sama sebenarnya ia telah memasangkan satu perangkap yang akan menghancurkannya pada suatu masa yang akan datang. Dan berkata pula seorang ahli syair, wa man yahmadid dunya li'aishin yasurruhu fasawfa la'amri an qalilin yalumuha. Sesiapa yang memuji dunia kerana ia telah mendapat sedikit kegembiraan, maka pasti ia akan mencela dunia pada suatu masa yang akan datang kerana suatu kesedihan. Idza adbarat kanat 'alal mar'i hasratan wa idza aqbalat kanat kathiran humumuha. Ketika dunia itu berpaling meninggalkannya, maka ketika itulah ia akan bersedih, menyesal dan penuh dalam keadaan sengsara dan duka cita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syair ni sebenarnya comel kalau kita perhati, tapi oleh kerana banyak lagi kita nak baca, jadi kita baca cepat-cepatlah syair itu. Katanya ketika dunia jadi apabila engkau telah mengetahui apa yang telah aku sebutkan tadi, maka sudah menjadi satu kepastian atas setiap insan ini agar ia menjalani jalan orang yang sempurna akalnya dan memandang dunia ini dengan pandangan yang penuh berhati-hati. Kita memohon akan Allah yang maha lembut dan maha kasih sayang supaya mengurniakan kepada kita akan jalan yang lurus dan menunjukkan kepada kita jalan yang baik. Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia cerita menyakit-nyakit dunia ni. Dia cerita nyakit-nyakit dunia. Lepas daripada dia cerita nyakit dunia, dia khabar penawar. Secara ringkas penawar dia khabar dah. Tapi akan datang banyak lagi dia akan khabar penawar. Penawarnya, mu kena berhati-hatilah. Jangan sekali-kali dunia saat itu melalaikan kamu daripada mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali harta benda kamu, anak pinak kamu melalai kamu daripada mengingati Allah. Siapa ke dok kerja siang malam tu, dok le nak jaga semayang, dok le nak mari surah, tu bermasalah lagu tu. Leni dok nyesal lagi, siapa masa nyesal, pasti nyesal. Siapa masa pasti nyesal. Orang hok yang jaga kebaikan sekalipun nyesal. Orang hok yang jaga kebaikan sekalipun nyesal. Nyesal mana? Allah apa aku dak buat lebih banyak lagi. Orang hak yang buat dah kebaikan nyesal sebab dak buat lebih banyak lagi. Apatah lagi orang hak yang dak buat langsung. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Nawawi sebut dua perkara di sini. Yang pertama kita kena berjalan di atas jalan orang hak yang sempurna akal. Orang hak yang sempurna akal di sini adalah orang hak yang berfikir tentang kehidupan setelah daripada dia mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang hak yang cerdik ni, orang hak yang cerdik sungguh adalah orang hak yang sentiasa menghitung diri dia dan dia beramal dengan apa hak yang dia akan guna setelah daripada dia mati. Kerana kehidupan hak yang sebenar adalah kehidupan yang selepas daripada mati. Harta yang kita akan guna, perbelanjaan yang kita akan guna adalah amalan hak yang kita buat di atas dunia. Sebab Allah Ta'ala suruh kita berbekal. Wa tazawwadu, mu kena berbekal. Persiapkan amalan. Fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah bertakwa kepada Allah, melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu yang keduanya Imam Nawawi suruh kita di samping kita berusaha berjalan di atas jalan orang yang sempurna akal, di samping tu kita kena berdoa. Ini dua perkara yang jangan kita tinggal. Di samping kita berusaha, lepas tu mesti kita kena berdoa. Allah Ta'ala ajar kita dalam Quran, dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau ya Allah kami menyembah. Itu adalah usaha daripada kita. Kita kena berusaha. Lepas tu wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Itu doa. Dua perkara ni mesti. Dua perkara ni mesti. Setiap hamba Allah Subhanahu wa taala mesti kena ada dua perkara ni. Dia berusaha,
untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang sama dia kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada dia kekuatan, agar Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada dia, agar Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada dia dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan maksiat. Kerana kita kena ingat hakikatnya adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada kekuatan untuk kita meninggalkan maksiat, wala quwwata, dan tiada kekuatan untuk kita mengerjakan ketaatan melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata tidak ada pertolongan daripada Allah, nescaya kita tidak mampu untuk melakukan kebaikan dan kita tidak mampu untuk meninggalkan maksiat. Dan sebelum ni hamba pernah sebut bahawasanya kita mampu melakukan kebaikan bukan kerana kekuatan yang ada pada diri kita. Bukan. Kalau kerana kekuatan yang ada pada diri kita, maka kita akan dapati masjid-masjid, tempat-tempat yang baik penuh dengan orang-orang muda. Oh, subuh penuh dengan orang muda. Sembahyang berjemaah penuh dengan orang muda kalau kerana kekuatan. Sebab orang muda dengan orang tua jauh kekuatan tak sama dah. Orang tua gagah cakap je. Buat darak dah sungguh. Cakap dak lah orang tua, tapi darak dah. Tak macam orang muda. Orang muda gagah sungguh. Dia cakap padang dia gagah. Kita orang tua Allah berlari sikit lelah jelek. Orang tua jangan main darak dah. Tapi rupa-rupanya hak yang memenuhi rumah Allah Subhanahu wa taala tua ni. Tengok sebab dia. Sebab dapat kita melakukan amal ibadat, meninggalkan maksiat adalah taufik daripada Allah, pertolongan daripada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Nawawi, maka sekarang ini saya mulai menghimpunkan sebuah kitab yang akan menerangkan jalan yang lurus. Kita ada jalan belok, jalan lurus, jalan betul, jalan belok. Kalau beza mana jalan betul dengan jalan belok? Jalan betul dia akan menyampaikan kita kepada matlamat kita, kepada destinasi kita. Jalan belok tak siapa. Nak pergi ke lain, nyebahan jalan lain. Memang tak siapa. Memang tak siapa. Jadi Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala dia akan menerangkan jalan yang lurus. Sebab kita nak sampai kepada destinasi kita, keredaan Allah, syurga Allah Subhanahu wa taala, mesti kena duduk di atas jalan yang lurus. Kalau duduk di atas jalan yang belok, dia tidak akan sampai kepada keredaan Allah, syurga Allah. Dia akan sampai kepada kemurkaan Allah dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena tahu manakah jalan yang lurus, manakah jalan yang belok. Imam Nawawi nak jelaskan jalan yang lurus yang telah kita sebutkan tadi, iaitulah jalan yang dapat membawa kita kepada akhlak yang mulia. Maka insya-Allah dalam kitab ini akan saya sebutkan beberapa huraian rahsia yang indah-indah dan hakikat-hakikat ilmu. Perkara-perkara ini akan saya sebutkan dalam bahasa yang mudah difahami supaya jangan membosankan orang yang mentolaahnya. Dia tidak membosankan orang yang mentolaah. Kalau dia payah-payah, malah kau nak baca, mai payah-payah. Dan supaya lebih berkesan dalam hati. Dan aku tidak menyusunnya dalam bentuk bab-bab yang tersusun rapi, tetapi aku menyebutkannya dalam cara yang bersahaja, bukan dihiaskan atau dengan bahasa yang berlebihan. Tidak pakai bahasa tinggi-tinggi lah. Mungkin kalau disusun dalam bab-bab yang tertentu, ia akan membosankan pembaca. Jadi yang pentingnya Imam Nawawi nak pembaca saat itu dapat menghadam, dapat mengambil manfaat. Lepas tu ia memberi kesan kepada pembaca. Ini di antara benda yang penting. Kadang-kadang kita baca benda tak ada kesan sikit pun. Dalam kitab ini insya-Allah akan saya sebutkan petikan-petikan daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga perkataan ulama salaf yang laksana lampu yang bercahaya. Ulama salaf yang laksana lampu bercahaya. Jadi lampu apabila ada cahaya, maka kita dapat mengambil manfaat daripada cahaya tersebut di dalam kegelapan malam. Begitu juga ulama-ulama salaf ni ibarat seperti lampu. Kita berada dalam kegelapan kesesatan, kegelapan bid'ah, kegelapan maksiat, maka perlu kepada lampu yang menyuluh. Baru kita dapat jelas, oh hak ni tak boleh buat weh, hak ni boleh buat. Baik. Jadi ulama diumpamakan sebagai lampu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sebenarnya kalau sebut kata ulama di dalam kitab yang kita pegang ni, dia maksud ulama di sini adalah
ulama yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Dia ulama ni orang alim, dia orang yang tahu. Maksud tahu dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia ulama dia terbagi kepada 3. Antara perkataan yang masyhur di zaman salaf suatu ketika dahulu adalah al-ulama'u thalathah. Ulama ada 3. Ulama dia terbagi kepada 3. Yang pertamanya adalah alimun billahi wa alimun bi amrillah. Ini yang pertama. Ulama orang yang kenal Allah. Dia kenal Allah, dia kenal Allah. Bila dia kenal Allah, pasti perasaan takwa dia, takut kepada Allah tinggi. Dia semakin seorang tu kenal Allah, semakin tinggi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang tak takut pada Allah sebab dia tak kenal Allah taala. Orang kenal Allah pasti dia akan takut. Sebagaimana ular, orang hak kenal bisa ular dia takut. Orang tak kenal bisa ular tak takut. Budak umur 2 tahun ular dok mai, nya tarik ekor gitu je. Dia tak kenal ular bisa. Mak dia ni hak yang kenal ular bisa ni kecing tengok anak duk eret ular dia ekor ular. Tengok. Dia lain tu kan, padam dia sama je. Anak duk eret ekor ular biasa kan anak duk suka, anak je ni nakal budak. Tak kenal bisa ular. Tapi mak dia hak yang kenal bisa ular kecing tengok, jangan main. Jadi begitu juga kita semakin kita kenal Allah semakin takut. Semakin kenal semakin takut. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya hak yang betul-betul takut kepada Allah dari kalangan hamba-Nya adalah para alim ulama. Jadi ulama yang pertama adalah alimun billahi wa alimun bi amrillah. Ulama hak yang kenal Allah pasti dia takut kepada Allah dan dia tahu hukum hakam Allah. Jadi dia kenal Allah dan dia tahu hukum hakam Allah. Ni fadzalikal alimul kamil. Ni adalah orang alim yang paling sempurna. Hak ni hak paling sempurna. Hak paling sempurna bukan setakat dia kenal Allah, bukan dia tahu juga hukum hakam Allah. Ni hak paling sempurna. Yang keduanya adalah wa alimun billahi ghairu alimin bi amrillah. Dia kenal Allah. Memang ada perasaan takut tinggi dalam hati dia kepada Allah, kenal Allah. Tetapi dia tidak tahu hukum hakam Allah. Hanya sekadar hak fardu ain, tak ada masalah lah. Tu dia termasuk dalam orang alim juga. Kalau suruh baca kitab tak pandai, tapi bobo untuk buat semayang, untuk guna le tu boleh lah, fardu ain boleh lah. Tapi dalam hati dia penuh dengan takwa, sebenarnya dia adalah orang alim. Sebab hakikat orang alim adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Yang ketiganya adalah alimun bi amrillah ghairu alimin billah. Hak yang kedua saat ni, hak yang golongan yang kedua, dia kenal Allah tapi tak tahu hukum hakam, dia tahu macam kita cerita saat ni itulah. Nak ngajar-ngajar tak pandai. Hak yang ketiganya alimun bi amrillah ghairu alimin billah. Ini yang ketiga. Dia tahu hukum hakam, kalau tanya dia boleh jawab belaka, tapi tidak ada sifat takwa dalam hati. Golongan ni yang dikenali sebagai ulama usuk. Ulama yang jahat, sanggup menjual agama dengan sedikit daripada habuan dunia. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kita jangan kata orang. Kita jangan kata orang. Orang ni, orang ni. Jangan. Kita bukan kata orang. Maksudnya kita nak kata benda, ada golongan yang ketiga, hak yang diperkatakan oleh ulama salaf dulu, yang mereka itu memahami daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada dalil syarak, dan ditengok depan mata sebahagiannya bahawasanya ada orang hak yang pandai tetapi tidak ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga adalah golongan yang cukup bahaya. Golongan yang cukup bahaya. Baik. Sebab ilmu hak yang ada pada dia bukanlah menjadi hujah untuk dia, tapi menjadi hujah di atas dia, memberi mudarat kepada dia, bukan memberi manfaat kepada dia. Semakin banyak ilmu, semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, hak tu adalah bermasalah. Cuma kita nak khabar ni, kita nak khabar kalau dalam kitab hak yang kita pegang ni, kitab Bustanul Arifin, dia kitab macam kitab tasawuf ni, kalau sebut kata orang alim, dia merujuk kepada orang hak yang kenal Allah, orang hak yang ada sifat takwa dalam hati. Bukan mesti orang ilmu sakang boleh ngajar tafsir, boleh ngajar hadis, boleh ngajar fiqh, bukan mesti gitu. Baik. Bukan mesti gitu. Dan juga perkataan ulama salaf yang laksana lampu yang bercahaya. Dan juga saya sebutkan beberapa petikan yang terpilih daripada hikayah, daripada cerita orang-orang yang soleh. Dia kita baca cerita ni, dia naik semangat. Kita baca cerita orang ni, dia naik semangat. Baik. Dan syair-syair yang baik yang mengandungi makna kezuhudan. Makna zuhud, tidak bergantung hati dengan dunia. Hati tidak bergantung dengan dunia. Dunia hanya berada di tangan, tidak dimasukkan ke dalam hati.
Ketika menyebutkan hadis pula akan saya sebutkan martabat hadis-hadis tersebut sama ada ia sahih ataupun hasan. Ini di antara kelebihan Imam Nawawi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi adalah seorang ulama hadis. Dia seorang ulama hadis. Dan ada beberapa hadis yang memang dinilai oleh ulama Imam Nawawi. Hadis ni apakah hukum dia? Imam Nawawi adalah seorang ulama hadis yang terkenal. Orang yang belajar ilmu hadis, kau dak kenal Imam Nawawi, orang yang belajar lah. Kalau you tak kenal Imam Nawawi, tak tahu kitab Imam Nawawi, bawa belajar hadis. Kitab Imam Nawawi di antara kitab yang menjadi rujukan. Imam Nawawi antara kitab Imam Nawawi sama ada kitab mustalah hadis ke, kitab syarah hadis ke, dijadikan rujukan. Antara kitab yang dijadikan rujukan adalah kitab syarah Sahih Muslim yang dikarang oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi dia banyak buat kitab syarah hadis. Dia buat kitab hadis banyak. Antara dia buat kitab hadis 40, Riyadhus Salihin. Okey, itu di antara kitab hadis yang dibuat oleh Imam, dikarang oleh Imam Nawawi, kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Baik, dan di antara ada beberapa kitab yang dia syarah hadis. Cuma banyak kitab yang disyarah hadis dah sempat nak siap, mati dulu. Yang sempat siap nama dia Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi buat Syarah Sahih Bukhari dah nak siap. Buat Syarah Sunan Abi Daud dah nak siap. Imam Nawawi. Baik. Jadi Imam Nawawi seorang ulama yang hebatlah dalam bidang hadis. Jadi dikata ketika menyebutkan hadis pula akan saya sebutkan martabat hadis-hadis tersebut, sama ada hadis itu sahih ataupun hasan. Dan begitu pula hal-hal perawinya. Perawi ini orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan juga disebutkan huraian kalimah-kalimah yang sudi atau muskil maknanya. Ini antara manhaj Imam Nawawi. Imam Nawawi ketika dia mari satu hadis, ada dalam hadis tu kalimah-kalimah yang gharib, yang mungkin payah untuk memahami makna dia, melainkan orang yang betul-betul alim dalam ilmu bahasa Arab, maka Imam Nawawi pun khabar makna dia mendek, makna ni mendek, makna dia mendek. Gitu. Imam Nawawi. Katanya serta disebutkan pula dhabit. Dhabit ini bagi kalimah yang dibimbangi akan tersalah atau ditakuti akan membawa erti yang bukan dimaksudkan. Jadi dia dalam bahasa Arab ni bagih ni memain peranan yang cukup penting dalam menentukan makna. Bahasa Arab dia tak sama macam bahasa kita. Bahasa Arab bagih ni memain peranan yang cukup penting dalam menentukan makna. Tukar bagih sikit, makna jadi lagi lalu dah dalam bahasa Arab. Okey, buat contoh. Kalau kita kata contohlah, buat contoh. Daraba Zaidun Bakran. Maksudnya Zaid telah memukul Bakar. Zaid pukul Bakar. Kita kata daraba Zaidun bagi depan, Bakran bagi datang. Zaid pukul Bakar. Hak bagi depan tu orang yang memukul, hak yang bagi datang tu orang yang kena pukul. Kita kata daraba Zaidun Bakran. Kalau kita tukar daraba Zaidan Bakrun, makna lain dah. Zaid kena pukul, Bakar hak yang pukul pula. Padahal susunan sama, daraba Zaid sama je, tapi bagi lain. Baik. Jadi bagi ni memain peranan penting dalam menentukan makna dalam bahasa Arab. Abul Aswad Ad-Du'ali, anak murid kepada Imam Sayyidina Ali, dia orang yang mula-mula meletakkan ataupun pengasas kaedah ilmu nahwu. Pengasas ilmu nahwu nama dia Abul Aswad Ad-Du'ali. Pada satu malam anak dia khabar ke dia. Dia ulama besar. Berapa kali dah orang cadang kepada dia supaya buat kaedah untuk menjaga bahasa Arab daripada rosak. Tapi dia gitulah. Nanti dulu. Tiba-tiba pada satu malam tu anak dia khabar ke dia. Ya abati, wahai ayahku. Ma ajmalus sama. Anak dia kata ma ajmalus sama. Ma ajmalu bagi depan ajmalu. Ajmalus samai. Makna ma ajmalus samai maksud dia apakah yang paling comel di langit? Ayah dia kata nujumuha, bintang, tengok bintang kelip-kelip. Anak dia kata bukan maksud saya begitu ayah. Maksud saya alangkah comelnya langit. Alangkah comelnya langit. Ayah dia khabar kalau nak kata alangkah comel langit, jangan kata ma ajmalus sama, kena kata ma ajmalas sama bagi datang. Lain. Kalau ma ajmalas sama, alangkah comelnya langit. Tapi kalau ma ajmalus sama, apakah yang paling comel di langit? Kan lain kan? Tengok. Allah Rabbi.
Sikit lagi, bagi sikit je lagi. Tu ma ajmalus sama. Apakah yang paling comel di langit? Kalau ma ajmalas sama, alangkah comelnya langit. Lain tu kan tanya benda yang paling comel, patut ataupun nak kagum, dua perkara yang cukup berbeza. Yang menentukan makna saat itu dia bagi memang memain peranan yang cukup penting. Tapi oleh kerana kita baca di kitab yang terjemah, tak apa lah, tak ada bagi pun. Kita baca terjemah dah. Tapi kalau kita baca tak terjemah lagi, memang bagi cukup penting. Baik. Sebabnya serta disebutkan pula dhabit bagi kalimah-kalimah yang dibimbangi akan tersalah atau ditakuti akan membawa erti yang bukan dimaksudkan. Kemudian saya menyebutkan juga sanad, iaitu rantaian perawi hadis. Disebut sanad sanad ni rantaian perawi hadis. Rantaian perawi hadis. Imam Nawawi ambil daripada siapa sampai kepada Rasulullah. Kerana dengan itu akan lebih berkesan dalam hati orang yang mentalaahnya. Oh, ada sanad orang alim, dia tengok ada sanad, tak apalah. Dan terkadang saya tidak menyebutkan sanad tersebut sebab takut terlalu panjang. Kadang-kadang buang sanad sebab terbimbang panjang kan. Kita cek je ni. Sehingga membosankan, dah panjang-panjang takut bosan pula. Kerana kitab ini sebenarnya ditulis untuk mereka yang banyak memenuhkan masanya dengan amal ibadat. Kitab ni dituliskan untuk orang yang memenuhkan masa dengan amal ibadat, di mana mereka tidaklah perlu untuk mendalami hal tersebut. Orang yang nak buat amal ni, tak perlulah kaji siapa sanad tu sanad ni. Bahkan mereka merasa berat dengan sebutan sanad tersebut kerana ia dapat memayahkan dan membosankan. Baik, jadi kalau orang yang nak betul mengkaji, mestilah kena mendalami tentang sanad-sanad. Ada orang nak pakai le ni cukup dah. Walaupun tak ada sanad, tapi orang yang tulis kitab tu saat itu adalah orang ahli hadis dan khabar pula hukum hadis tersebut, cukup dah. Kalau orang yang bukan ahli hadis, tu kena berhati-hati. Dan kebanyakan sanad-sanad yang saya sebutkan itu alhamdulillah adalah daripada sanad-sanad yang masyhur, yang telah dikenali dalam kitab-kitab yang mu'tabar, yang banyak dibaca dan dimutalaah oleh orang ramai. Dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Muwatta Imam Malik. Dan apabila ada dalam hadis atau cerita-cerita yang saya sebutkan itu lafaz yang susah atau nama seseorang, maka hal ini saya terangkan sejelas-jelasnya. Jadi apa-apa yang perlu disyarahkan, maka saya syarahkan dengan sempurna. Dan apa-apa yang ada kemungkinan orang tersalah faham, maka saya akan hurai akan maknanya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mukaddimah lagi, panjang lagi mukaddimah. Biar kita baca sikit lagi mukaddimah. Jadi akan datang kita terus baca bab yang pertama, bab ikhlas akan datang. Dalam kitab ini sekaligus disebutkan bermacam-macam ilmu syariat. Iaitulah masalah yang berkenaan dengan ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu akhlak, masuklah ke. Dan juga disebutkan beberapa masalah fiqhiyah yang menjadi kesamaran bagi orang ramai. Dalam kitab ini ada juga masalah fiqh yang orang tak jelas mana dia sebut, tapi tak sebut banyaklah, sikit-sikit lah. Dia sikit. Begitu pula disebutkan masalah-masalah ilmu tauhid, ilmu akidah, dan beberapa kaedah yang indah, yang comel, dan masalah yang ganjil, yang pelik-pelik, yang sangat baik disebutkan, dan baik pula didedahkan dalam majlis orang ramai. Jadi manfaat cukup banyak kita ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta disebutkan pula ilmu yang berkenaan dengan hal ahwal hati. Dia sebenarnya di sana ada ilmu yang berkait dengan hati, berkait dengan sifat-sifat hati. Dia akan cerita penyakit hati dan ubatnya. Sebab ilmu ni ilmu tasawuf, dan terkadang ada masalah-masalah yang hanya saya sebutkan ringkasannya sahaja, atau saya tunjukkan tempat huraian yang lebih lanjut yang ada dalam kitab yang telah dikarang oleh para alim ulama. Cerita dia nak tahu lebih lanjut, tengok dalam kitab tu, tengok dalam kitab ni dia akan cerita. Sini aku dah urang panjang. Dan terkadang saya tunjukkan supaya merujuk pada sebuah kitab yang telah dikarang, bukan dengan tujuan memperagakan diri atau bangga dengan banyaknya kitab yang telah saya karang, tetapi semata-mata untuk memberi petunjuk ajar kepada kebaikan dan membukakan jalan kepada kebaikan. Untuk menunjuk kebaikan, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjuk kebaikan, maka ia seperti orang yang melakukan kebaikan. Kerana memudahkan bagi orang yang berminat mendalaminya. Orang yang minat dia akan cari lah. Sengaja hal ini saya sebutkan kerana saya melihat ada sebahagian orang yang menganggap aib perbuatan seperti ini. Dia karang buku ni, suruh kamu tengok buku aku hak nu ah. Ada orang kata, oh dak comel buat gitu. Tapi aku tetap buat juga. Sebab nak tu nak tolak pandangan orang kata dak comel buat gitu.
Yang mana anggapan itu timbul daripada kejahilan, buruk sangka, hasad, taksir, kecuaian. Taksir ni makna kecuaian. Dan keras kepala. Maka saya merasakan perlu untuk menerangkan hal ini kepada para pembaca sekalian, supaya suci batin mereka, hati mereka daripada prasangka yang jahat dan sifat suka mencela kepada orang lain. Aku memohon akan Allah yang Maha Mulia, semoga Ia sentiasa memberi taufik kepadaku untuk membaikkan niat dan menolongku untuk melaksanakan segala ketaatan dan memudahkannya. Dan semoga Ia sentiasa memberi hidayah yang berterusan sehingga sampai ke akhir hayat. Dan aku memohon akan seperti yang demikian itu bagi hamba-hamba yang mencintai Allah dan mencintaiku kerana Allah Ta'ala, dan bagi sekalian muslimin dan muslimat. Dan aku juga memohon semoga Allah Ta'ala menghimpunkan antara kami dan mereka sekalian dalam syurga. Ini doa Imam Nawawi, di tempat yang tinggi. Dan semoga kita semua mendapat redha Allah dan mendapat segala macam kebaikan. Ini doa. Semoga kita semua mendapat redha Allah. Orang tu dapat redha Allah, maka dia dapat segala-galanya. Orang tu dapat segalanya kehidupan dunia, di atas kehidupan dunia, tapi dia tidak dapat keredaan Allah, pada hakikatnya dia dapat benda dan mendapat segala macam kebaikan. Hanya dengan Allah aku berpegang teguh, dan hanya dengan Allah aku meminta pertolongan, dan ke atasnya aku bertawakal, dan tiada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Allah sahaja yang dapat menunjuki kita. Allah itulah sebaik-baik tempat kita berserah diri. Ya Allah, aku memohon akan Engkau dengan segala wasilah, dengan segala cara, dan meminta syafaat kepadamu dengan segala apa yang dapat memberi syafaat, agar Engkau memberi manfaat akan daku dan juga semua kekasihku dan sekalian muslimin dengan berkat kita ini akan sebagai manfaat yang menyeluruh dan bersangatan. Kesangatan ni banyak, manfaat yang banyak. Wahai Tuhan yang tidak melemahkan akan dia oleh sesuatu, dan tidak ada sesuatu yang menjadi kepayahan ke atasnya. Baik, itu doa bagi Imam Nawawi. Dan sekarang ini sampailah masanya untuk aku memulakan menyebut kandungan kitab ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok Imam Nawawi ini, antara doa dia adalah dia minta Allah Subhanahu wa taala membaiki hati dia, membaiki niat dia. Imam Nawawi ni orang yang cukup-cukup ikhlas. Kalau kita tengok antara kitab ulama yang paling banyak dicetak, antara kitab ulama yang paling banyak dicetak adalah kitab Imam Nawawi. Kitab Imam Nawawi adalah kitab yang paling banyak dicetak. Start daripada zaman Imam Nawawi sampai ke sekarang. Kitab Imam Nawawi orang belajar. Start daripada zaman Imam Nawawi sampai ke sekarang. Dan zaman kita, kitab yang paling banyak dicetak adalah kitab Imam Nawawi. Kitab dia, kitab Hadis 40. Rasanya semua kenal kitab Hadis 40. Ataupun mungkin sebahagian besar kenal. Kitab Riyadhus Salihin. Kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Ini kitab-kitab masyhur belaka yang dikarang oleh Imam Nawawi. Siapa ke ulama kata apa siapa hebat gitu lalu kitab Imam Nawawi. Bahkan kalau tengok kitab Imam Nawawi, bukanlah kitab hak yang maksudnya masih lagi ada kitab lain hak yang lebih sempurna daripada berbanding dengan kitab Imam Nawawi. Tapi berapa orang duk kaji kitab dia, duk belajar kitab dia, merata orang alim belajar, orang awam belajar, pakak belajar belaka. Sebab dia tengok sejarah Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah orang hak yang cukup ikhlas. Imam Nawawi orang hak yang keikhlasan dia memang cukup tinggi. Maka orang yang ada keikhlasan, Allah Ta'ala akan terima ibadat dia. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima, maka Allah Ta'ala zahirkan penerimaan tersebut kepada manusia. Maksudnya, orang pakat guna belaka kitab dia untuk diambil manfaat, untuk dijadikan tangga supaya dapat dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi untuk malam ni kita kena berhenti sini dulu. Jadi sebelum daripada kita berhenti terus, kita buka soalan sekejap. Kalau sekiranya ada lah. Kalau tak ada, kita berhenti dulu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala a'la wa alam. Ada tak nak tanya benda Ada? Tak ada nak berhenti teguh Okey, tak ada, kita berhenti teguh Jadi sebelum kita berhenti, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan sama-sama kita dapat mengambil manfaat daripada apa yang kita bincang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.